Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu nak buat perbincangan berkaitan dengan contoh penyelesaian masalah yang melibatkan subtopik 1.2 iaitu leraian daya dalam tajuk daya dan gerakan 2. Okey, sebelum kita teruskan dengan perbincangan penyelesaian masalah, di sini ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak meleraikan daya kepada dua komponen iaitu daya mengufuk iaitu Fx dan juga daya menegak iaitu Fy. Jadi di sini pertama sekali pengetahuan berkaitan dengan ini adalah daya yang bertindak pada suatu sistem. Boleh dileraikan kepada dua paksi iaitu paksi X dan juga paksi Y. Jadi di sini merujuk kepada yang pertama iaitu bagaimana kita nak meleraikan daya tersebut kepada paksi X ataupun daya mengufuk, iaitu yang pertama anak-anak ada maklumat berkaitan dengan daya. Okey, di sini ada theta dan di sini ada Fx. Jadi merujuk kepada tiga kuantiti yang kita ada ini iaitu F, theta dan Fx. Merujuk kepada trigonometri, okay, kita akan menggunakan cos theta bersamaan dengan Fx per dengan F. Maka Fx akan sama dengan F cos theta. Jadi untuk leraian daya pada daya mengufuk ataupun Fx, kita akan menggunakan satu formula iaitu F cos theta. Okay, yang seterusnya bagi meleraikan daya pada paksi Y pula. Okay, ini adalah paksi Y. Okay, di sini juga paksi Y. Okey, jadi di sini kita dah ada suatu nilai iaitu Fy. Okey, ini theta dan ini adalah daya yang kita nak leraikan pada paksi Y. Jadi dengan menggunakan tiga kuantiti ini iaitu F, theta dan juga Fy untuk dileraikan pada paksi Y, kita akan menggunakan sin theta bersamaan dengan Fy per dengan F. Maka untuk paksi Y, kita akan dapat F sin theta. Jadi untuk leraian daya pada menegak ataupun daya menegak ataupun disimbolkan dengan Fy, kita akan guna formula F sin theta. Okey, jadi untuk penyelesaian masalah bagi contoh yang pertama, okey, rajah menunjukkan sebuah blok kayu berjisim 40 gram berada di atas landasan condong. Berapakah komponen berat blok kayu yang selari dengan satah condong? Okey, jadi ini adalah rajah yang diberikan dalam soalan. Jadi dalam penyataan soalan diberikan blok kayu berjisim 40 gram. Jadi ada maklumat berkaitan dengan mass iaitu 0.04 kilogram. Jadi kita tukar kepada satu daya yang dipanggil sebagai berat iaitu 0.04 darab dengan 9.81, maka kita dapat nilai berat adalah 0.3924 Newton. Okey, jadi pada rajah ini bagaimana kita nak meleraikan kepada daya-daya yang bertindak pada satah condong tersebut. Okey, jadi di sini pertama sekali kita dah ada berkaitan dengan berat. Okey, jadi untuk berat sentiasa bertindak ke bawah. Bagi jasad blok kayu ini, maka ini adalah daya berat. So ini adalah W. Okey. Pada selari dengan satah, okey, ini adalah satu daya yang kita akan leraikan. Kita akan leraikan berat kepada yang selari dengan satah condong. Dan satu lagi, kita akan leraikan kepada yang berserenjang dengan satah condong. Okey, setelah kita lukis paksi-paksi ini, di sini ada sudut iaitu sudut 40 darjah. Jadi setelah kita melakarkan paksi ini, maka kita alih sudut ini berada di sini. Maka sudut 40 akan berada di sini. Sudut pada satah 40 darjah, maka di sini juga akan merujuk kepada sudut 40. Jadi asas pengetahuan berkaitan dengan leraian daya iaitu ini F,
ini fx, ini adalah fy dan sini adalah theta, maka f adalah merujuk kepada w. 40 pula merujuk kepada theta. Jadi, ini akan jadi wx ataupun merujuk kepada fx. Dan ini pula akan jadi wy. Jadi, apabila sudah mengetahui ini adalah wx dan ini adalah wy, maka untuk wx kita akan menggunakan formula w cos theta. Manakala untuk wy iaitu w sin theta. Okey, merujuk kepada teori yang kita bincangkan tadi, iaitu untuk fx kita ada f cos theta, manakala untuk fy kita ada f sin theta. Jadi setelah mendapatkan maklumat-maklumat ini, soalan minta hitung komponen berat blok kayu yang selari dengan seatas condong. Maka yang selari dengan seatas condong adalah pada bahagian ini. Maka pada bahagian ini merujuk kepada wy. Okey, maka bersamaan dengan w sin theta sama dengan 0.3924 darabkan dengan sin 40. Maka kita akan dapat nilai 0.25 Newton. Jadi ini adalah penyelesaian masalah untuk contoh yang pertama. Bagi contoh yang kedua, iaitu rajah menunjukkan satu bongkah kayu yang berada di atas satu landasan condong 30 darjah dari ufuk. Berapakah nilai F? Okey, jadi di sini untuk menghitung nilai F di sini merujuk kepada satu leraian daya yang selari dengan satah condong. Jadi, pada rajah, sama juga keadaan di mana kita dah ada nilai W dan kita dah ada satu daya yang dileraikan selari dengan satah condong, dan satu lagi daya yang perlu dilukis adalah daya yang berserenjang dengan satah condong ini. Okey, jadi kita ada sudut 30 akan tercangkum di sini. Maka asas kita adalah, ini adalah W. Okey, ini adalah theta. Okey, dan ini adalah WX. Ini adalah WY. Maka F itu berada di tempat WY. Okey, jadi di sini untuk menyelesaikan masalah, F sama dengan WY sama dengan W sin 30. Maka W adalah dengan nilai 50 Newton darabkan dengan sin 30. Maka jawapan untuk penyelesaian masalah yang kedua ini adalah 25 Newton. Okey. Contoh yang ketiga. Rajah menunjukkan sebuah kereta mainan berjisim 0.8 kg dilepaskan dari satah condong yang licin. Sudut kecondongan satah diberi 50 darjah. Berapakah pecutan kereta mainan itu? Okey, dalam maklumat diberikan satu keadaan satah condong yang licin. Licin di sini kita kena memahami bahawa tiada geseran yang akan berlaku. Jadi, merujuk kepada situasi dalam rajah soalan ini. Okey, diberi jisim kereta mainan itu 0.8 kg, maka berat bagi jasad ini akan merujuk kepada suatu nilai, iaitu 0.8 kg darabkan dengan 9.81. Maka anak-anak akan dapat nilai 7.848 Newton. Okey, jadi kita dapat maklumat W sama dengan 7.848 Newton. Okey, jadi di sini kita lakarkan daya-daya yang bertindak selari dengan satah, Pak C. Okey, dan satu lagi yang berserenjang dengan
SATA. Okey. Jadi ini adalah sudut 50. Maka di sini akan jadi X dan sini akan jadi Y. Jadi untuk menghitung pecutan iaitu A, kita akan menggunakan formula dalam F sama dengan MA. F sama dengan MA. Dan dalam soalan ini juga, kita akan mengolah formula ini iaitu menjadikan A sama dengan F per M. Jadi F di sini merujuk kepada yang selari dengan SATA condong iaitu WY per M. Maka WY adalah W sin theta per dengan M. Maka kita masukkan nilai W adalah 7.848 darabkan dengan sin 50 per dengan 0.8 kg. Maka kita akan dapat nilai adalah 7.51 ms negatif 2. Okey, unit untuk pecutan adalah 7.51 ms negatif 2. Untuk contoh yang keempat, iaitu menunjukkan rajah sebuah kotak ditarik oleh seorang lelaki. Diberikan geseran adalah 5 Newton. Hitungkan pecutan. Jadi dalam maklumat soalan ini terdapat F geseran bersamaan 5.0 Newton. Hitungkan pecutan. Jadi untuk menghitung pecutan iaitu A, kita akan mulakan dengan F sama dengan MA. Olah persamaan, jadikan A sama dengan F per M. Okey, jadi di sini untuk meletakkan nilai dalam F, okey, iaitu F ini merujuk daya paduan. Di sini Fx tolak dengan F geseran per dengan nilai M. Jadi kita perlu mencari nilai Fx. Nilai Fx ini adalah daya yang dileraikan secara mengufuk daripada sudut 60 darjah dan juga tindakan daya 30 Newton. Maka Fx di sini kita akan cari dengan 30 cos 60. Okey, jadi masukkan nilai dalam persamaan ini. Maka Fx di sini 30 cos 60 tolakkan dengan 5.0 per dengan 4.0. Maka akhir sekali kita akan dapat jawapan 2.5 ms negatif 2. Okey. Untuk contoh yang kelima, rajah menunjukkan seorang lelaki menarik sebuah kotak berjisim 2.0 kg. Apakah daya paduan yang bertindak ke atas kotak itu? Maklumat soalan diberi 2.0 kg bagi jisim kotak tersebut dan ada di sini ada friction F geseran. Ini adalah jisim. Okey, jadi soalan minta hitung daya paduan di mana kita nak mencari F. Okey, jadi untuk menghitung F iaitu F paduan adalah bersamaan dengan Fx mesti tambah dengan geseran. Ataupun cikgu mulakan dengan untuk mencari daya paduan F1 tambah F2. F1 di sini cikgu refer Fx. Tambah dengan F2 di sini adalah F geseran. Fx di sini kita akan hitung iaitu menggunakan formula Fx sama dengan 50 cos 40. Jadi masukkan 50 cos 40 tambah tolak 4.0 sama dengan 34.30 Newton. Okey, jadi ini bagaimana kita nak menghitung daya paduan iaitu dari segi pemahaman iaitu F1 tambah F2. Jadi F1 di sini cikgu refer Fx dan F2 di sini adalah F geseran dan magnitude adalah bertentangan arah, jadi kita akan tolak. Okey, kita akan tambah dan tolak. Okey, jadi
Contoh yang terakhir iaitu contoh 6. Sebuah Raja menunjukkan sebuah troli ditolak dengan daya 345 untuk menggerakkan troli itu ke hadapan. Berapakah magnitud Fy? Berapakah magnitud Fy? Jadi yang pertama kita nak menghitung Fy dengan daya yang diberi, maka kita boleh mencari Fy sama dengan F cos theta sama dengan 345 cos 35 sama dengan 282.61 Newton. Okey, untuk menghitung bagi kaedah yang pertama ini menggunakan maklumat yang terdapat dalam soalan. Okey. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga boleh menggunakan satu lagi kaedah iaitu ini adalah raja, cikgu cuba lukis. Ini adalah sudut yang diberi 35 darjah. Okey, ini adalah daya 345 Newton. Okey, dan katakanlah cikgu hendak menggunakan pada sudut 55 darjah. Okey, ini adalah sudut 55 darjah. Dan sini adalah sudut 90 darjah. Jika ingin menggunakan pada sudut 55 darjah, anak-anak perlu menggunakan penyelesaian masalah iaitu Fy sama dengan F sin 55 darjah sama dengan 345 sin 55 darjah sama dengan 282.61 Newton. Okey, jadi ini bagaimana penyelesaian masalah yang melibatkan leraian daya. Okey, diharap anak-anak dapat memahami contoh-contoh yang telah cikgu berikan penyelesaian masalah ini dalam memahami dengan lebih jelas berkaitan dengan leraian daya. Okey, dengan itu sekian, terima kasih.